Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina fatanul إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang melaksanakan ataupun melakukan fitnah terhadap orang mukmin dan orang mukminat kemudian tidak bertaubat, mereka akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala dan juga api yang kuat membakar. Assalamualaikum dan salam bahagia kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Yang kita raikan Datuk Razi Jidin, Datuk Dr. Razi Jidin, Naib Presiden Parti Bersatu, Datuk Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, Yang Berhormat Ustaz Azam Abdul Samad, Ketua Penerangan PAS Negeri Kedah Merangkap Adun Sungai Limau, Tuan Muhammad Taufik Yaakob, Timbalan Ketua Bersatu Negeri Kedah, Senator Yang Berhormat Senator Ustaz Musaddak Haji Ahmad, Setiausaha Badan Perhubungan Negeri Kedah Merangkap Setiausaha Perikatan Nasional Negeri Kedah, seterusnya tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama pada malam ini dalam program penerangan dan juga himpunan solidariti menentang kezaliman yang sedang berlaku dalam negara kita pada hari ini yang tak pernah berlaku sebelum ini. Ini merupakan suatu sejarah, tuan-tuan. Perdana Menteri yang paling banyak menyaman orang. Hak duduk depan saya ni ada seorang tu. Dah kena saman tu. Datuk Awang pun kena. Dr. Razi dengan Dr. Dereh alhamdulillah belum kena. InsyaAllah tak kena lah kot. Lepas ni mungkin dia akan sedang. Mungkin dia akan merayu kepada kerajaan supaya Menteri Keuangan memberi gaji kepada Perdana Menteri. Mungkin pasal Perdana Menteri tak bagi gaji ataupun Menteri Keuangan tak bagi gaji kat Perdana Menteri kot. Dia saman sana, saman sini. Tak pernah berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah. Kalau orang bagi sumbangan kepada parti politik, dikira satu kesalahan. Sebab kita dalam parti politik ni, kita nama akaun dalam abang, dalam Facebook, dalam media-media sosial, media-media bercetak ini, siapa nak derma, derma lah. Bila derma, tiba-tiba orang yang menderma itu dianggap sebagai satu kesalahan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, Negeri Kedah baru saja tamat sidang Dewan Undangan Negeri hari Rabu yang lepas. Alhamdulillah, Tuanku Sultan telah mencemaduli hadir untuk meresmikan persidangan Dewan Undangan Negeri pada 12 hari bulan pada hari Ahad. Titah baginda banyak menyentuh berhubung dengan perjalanan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kedah dan baginda berpuas hati dengan apa yang telah sedang dan insya-Allah baginda akan berpuas hati dengan apa yang akan dilakukan oleh Memanda Menteri Besar. Ya tuan-tuan, banyak perkara yang disentuh berhubung dengan apa yang telah kita buat untuk membantu rakyat. Antara sentuhan baginda adalah tentang kepuasan hati berhubung dengan pelaburan yang masuk ke negeri Kedah. Hak 2021 saya tak mahu sebutlah. Hak tu seluruh dunia dah tahu dah. Bukan setakat dalam negara kita tetapi dunia dah tahu. Tapi hak tahun lepas 2022 baginda juga bangga dengan pencapaian. Target kita adalah 10 bilion setahun tetapi tahun sudah kita dapat 13.1 bilion. Alhamdulillah. Ini semua hasil
daripada kerja kuat yang dibuat oleh kepimpinan Menteri Besar dan juga pegawai-pegawai kerajaan yang berada bersama-sama dengan kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dengan banyaknya pelaburan yang masuk, alhamdulillah kita menyediakan peluang pekerjaan lebih daripada 140,000 peluang pekerjaan. Baru-baru ini juga disebut di dalam sidang Dewan Rakyat, kebanyakan pekerja-pekerja di perusahaan yang ada di negeri Kedah adalah 80-90% adalah rakyat negeri Kedah. Ini yang kita nak, supaya anak-anak tempatan kita ni boleh bekerja di tempat-tempat ataupun kilang-kilang yang kita bina hasil daripada pelaburan yang masuk ke negeri Kedah, supaya mereka ni tak pi jauh. Mereka tak pi jauh kerana apabila mereka dapat bekerja di dalam kilang-kilang ataupun perusahaan di dalam negeri kita, mereka boleh tengok mak ayah di kampung. Contohnya, kalau duduk di Kota Sang Semut ni, bekerja di Kulim, sekurang-kurangnya 2-3 hari sekali dia boleh balik. Bayangkan kalau anak kita bekerja di Kuala Lumpur misalnya, kerja di Johor misalnya, mungkin masalah pada mereka untuk balik oleh kerana jarak perjalanan. Sebab itulah kita bawa pelabur-pelabur mai ke negeri Kedah. Alhamdulillah 2021 68.3 bilion, tahun sudah 13.1 bilion, dan kita harap insya-Allah dalam masa 2-3 tahun lagi apabila perusahaan ataupun kilang ini lengkap semua, penuh dengan pekerja-pekerja, kita harap 90 ataupun ada sampai 95% petugas-petugas di kilang-kilang ini adalah terdiri daripada anak-anak tempatan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baginda juga menyentuh berhubung dengan kebajikan yang kita lakukan kepada rakyat. Terutamanya di negeri Kedah, kita sedang mencari mereka-mereka yang duduk di tanah-tanah kerajaan yang memerlukan tempat tinggal. Tuan-tuan bayangkan, saya berada di 2-3 tempat yang Menteri Besar pi bagi geran tanah kepada mereka. Contohnya kami di saya wakil Pendang. Parlimen ni duduk depan saya ni, saya di Don, Tokai. Baru ni kami telah melaksanakan program untuk menyerahkan geran tanah kepada mereka yang menerokai tanah kerajaan. Tanah kerajaan lah, nah, jangan biar tokar tanah orang. Tokar tanah orang dia bagi belakang cangkui lah. Tanah kerajaan yang diusahakan oleh mereka, ada yang sampai jumpa makcik tu, mai menangis dia, air mata meleleh. Dia kata alhamdulillah, saya pugak tanah tu, dia kata besak-besak pemeluk tebang pokok dengan Pak Cik Hang sampai jadi bendang. Dulu 2008 kita dah proses dah untuk nak bagi grant. Tiba-tiba Barisan Nasional menang. Dia tarik balik. Dia tutup permohonan. Bila kita tengok suasana begini berlaku, bincang dengan Menteri Besar, takkan kita nak biar 500 orang lebih tuan-tuan di kampung Paya Serdang. Tepatnya Paya Serdang, Paya Mengkuang. Alhamdulillah kita bagi pada hari itu 220 geran yang sudah siap dan 110 geran LPS, lesen pendudukan sementara. Menangis tuan-tuan sebab 50-60 tahun mengusahakan tanah tersebut tidak dapat geran. InsyaAllah atas usaha yang kita laksanakan. Sebab itulah dalam titah baginda mengatakan 2073 geran tanah ataupun hak milik tanah telah diberikan oleh kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Menteri Besar pada hari ini. Ini kita akan teruskan lagi insya-Allah. Dan Yang Amat Menteri Besar akan turun ke setiap daerah. Ada banyak daerah yang dah turun, ada beberapa daerah yang kita tak turun lagi. Ini usaha yang kita lakukan, kebajikan untuk rakyat, itu yang kita katakan nikmat untuk semua. Kita nak beri kenikmatan yang ada di Kedah ini untuk rakyat-rakyat Kedah merasai apakah yang mereka boleh perolehi hasil daripada kepimpinan yang sedang kita lakukan. Tanpa kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk mengundi kita untuk pilihan raya yang akan datang ini, kemungkinan hasrat yang kita
akan laksanakan ini tidak tercapai. Saya harap benda ini tidak terjadi. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan meneruskan cita-cita kita untuk memberikan peluang kepada Perikatan Nasional ini untuk terus memimpin negeri Kedah ini. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dihormati sekalian, benda yang cukup menyayat hati kita, untuk yang cukup menyedihkan kita adalah tentang apa yang Ketua Penerangan sebut tadi dengan KXP. KXP, kalau dulu kita sebut lapangan terbang antarabangsa Kulim. Sekarang ni Menteri Besar kata oleh kerana negeri jiran kita jealous sangat. Bila kita sebut lapangan terbang, mereka duk sangka kita nak ambil alih penumpang dari lapangan terbang Pulau Pinang. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Lapangan terbang Pulau Pinang, dia tidak boleh membesar untuk menerima penumpang lebih daripada 50 juta 2050. Apabila kita memeriksa statistik ini, kita merasakan perlu ada lapangan terbang yang lain sebagai komplementari lapangan terbang tersebut untuk membantu lapangan terbang Pulau Pinang supaya kapal-kapal kargo yang nak bawa barang-barang ni boleh melalui Kulim yang kita insya-Allah kita harap akan berjaya. Baginda menyentuh supaya kerajaan pusat memberi perhatian balik selepas mendengar ucapan bajet daripada Perdana Menteri mengatakan mereka tidak memberi ataupun tidak membantu untuk meneruskan KXP ini. Sebenarnya kita tak nama KXP dah sekarang ni. Kita namakan Kedah Aerotropolis. Benda apa Kedah Aerotropolis ni, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca dalam media boleh tahulah. Bukan setakat penumpang, tetapi kita nak buat maintenance kapal terbang. Kapal terbang mai, kita nak repair, kita nak maintain. Ada syarikat-syarikat yang telah bersetuju untuk menjadi syarikat untuk repair, untuk membantu Kedah Aerotropolis ini. Dah pun ada MOU dah. Bila Perdana Menteri mengatakan dia tidak akan ataupun dia tidak mau meneruskan KXP ini, dia kata baru tadi Tan Sri Said Mohtar telefon bagi tahu kata syarikat Tan Sri Said Mohtar tak berminat, tak mau pasal tak mampu. Sebenarnya Menteri Besar kata kita buat perjanjian dengan syarikat-syarikat. Tetapi macam mana Perdana Menteri boleh umum syarikat tersebut tidak mau meneruskan program ataupun pelaksanaan KXP ini? Tuan-tuan, kita mengalu-alukan kehadiran Suruhjaya PAS Negeri Kedah, Datuk Ustaz Ahmad Yahya, yang juga Ahli Parlimen Pokok Sena. Ahli Parlimen Pokok Sena baru bukan hak lama. Jadi tuan-tuan, alasan dia, alasan Perdana Menteri dia kata, oh tak buat permohonan. Menteri Besar bangun menggulung dalam sidang DUN pada hari Rabu yang lepas, tuan-tuan. Dia baca kronologi daripada zaman Mukhriz 2013 sampailah 2023. Berpuluh-puluh mesyuarat kita adakan. 5 kajian telah dilaksanakan. Berpuluh-puluh mesyuarat telah diadakan. Pi kepada Menteri Pengangkutan, pi kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri, pi kepada Menteri Keuangan, sampai kepada meja Perdana Menteri pun kita dah bawa kes berhubung dengan lapangan terbang di Kulim ini. Tapi dia kata tak ada permohonan. Ini yang Menteri Besar kata, ini perintah cara apa ini Perdana Menteri yang ada pada hari ini? Tuan-tuan, bila Tuanku Sultan sebut di dalam titah baginda di dalam peresmian sidang Dewan Undangan Negeri hari Ahad, hari Selasa, saya duduk sembang dengan Ketua Polis Datuk Wan. Dia kata malam ni PMX nak mai Kedah. Kami tak tahu pun. Dia kata dia mai senyap-senyap. PMX, Perdana Menteri mai senyap-senyap. Pasal apa mai? Nak menghadap Tunku Sultan. Lepas tu nak pergi ke Makam Diraja. Dia mimpi jumpa Sultan.
Abdul Hamid. Tuan-tuan kata, saya tak kata. Itu maklumat yang kita dapat dan memang benarlah dia pergi menghadap Sultan. Lepas tu dia pergi makam diraja. Lepas tu terus balik KL. Tadi saya jumpa SS. Saya tanya apa berita. Dia kata dia pun tak tahu. Sampailah senyap tuan-tuan. Tak sebut pun pasal KSP. MOT tak sebut. Perdana Menteri tak sebut. Kita harap lepas ni mungkin ada U-turn lah kot. U-turn macam mana yang berlaku kepada pengurusi Lada di Langkawi. PMX ni kita, PMX yang pelik lah. Dia lantik pengurusi Lada, 11 hari dia pecat pengurusi Lada. Lantik baru 11 hari. Macam dia lantik anak dia jadi penasihat ekonomi. Lantik-lantik bila orang bising, dia kata, oh dia ni bukan ambil gaji. Macam aku juga tak ambil gaji, dia kata. Dia tak sebut lah, sini saya yang sebut. Maknanya, oh anak kah, menantu kah, kalau main kerja, tak ambil gaji, boleh. Padahal anak dia tu boleh masuk dalam mesyuarat. Boleh bincang dalam mesyuarat. Penasihat. Maknanya, dia boleh menasihat itu. Mungkin penasihat itulah yang menasihatkan itu ini yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mula-mula dia kata, kita 600 bilion, lepas tu 300 bilion, lepas tu 92 juta. Lalah tu ke mana pun tak tahu. Tak tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin kena ni. Kezaliman yang dilakukan dakwa di dalam mahkamah. Kita harap mungkin dia akan drag benda ni sampailah kepada pilihan raya negeri. Hasrat dia satu ya. Nak mengatakan oleh kerana teman sebelah dia tu disiasat ataupun bicara di mahkamah soal-soal rasuah, maka bersatu pun PN pun pemimpin hampa terlibat dengan rasuah. Itu saja matlamat yang sedang dilaksanakan oleh PMX pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita menyuruhlah kepada rakyat di semua peringkat supaya apa juga yang berlaku di dalam negeri kita, di dalam negara kita, kita kena perhati sejarah Perdana Menteri kita ini. Tuan-tuan tengok, di keliling dia sekarang ni siapa yang tinggal daripada mula-mula dia melancarkan reformasi dulu. Siapa yang tinggal? Berapa kerat yang tinggal? Kita letak jari 10 bilang, tak habis jari 10 pun. Jumlah-jumlah yang masih tinggal dengan dia. Kenapa? Kenapa benda ini berlaku? Tuan-tuan boleh tengok video-video yang disiarkan oleh YouTube, TikTok berhubung dengan sahabat-sahabat dia sebelum pilihan raya yang dulu. Ni sebelum pilihan raya 15 baru-baru ni, ramai sahabat-sahabat dia yang muncul di dalam YouTube menggambarkan inilah perangai yang berlaku yang menyebabkan mereka meninggalkan dia. Kita tak mau menuduh satu persatu, tetapi daripada hasil ulasan sahabat-sahabat dia tu kita tahulah. Sebab itulah semasa PH hari itu Dr. Mahathir sanggup letak jawatan daripada melepaskan jawatan Perdana Menteri kepada dia. Kenapa? Tuan-tuan balik saya mau tanya, tepuk dada, tanya iman kita pasal apa benda ini berlaku. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, tentang pajakan Pulau Pinang, walaupun baginda tak sentuh tetapi digulung oleh Yang Amat Besar. Walaupun Penang merapikan bahawasanya itu pajakan, tetapi sejak 2018 tuan-tuan, kerajaan pusat membayar 10 juta kepada Kedah, mengatakan ini bayaran untuk pajakan Pulau Pinang. Dulu mereka bayar 10,000 duit Sepanyol tahun 1787. Kalau kita convert dengan harga pada hari ini tuan-tuan, bukan dia 10 juta lah, mungkin beratus juta. Baik, itulah kita tuntut kepada kerajaan pusat bahawasanya perkara ini perlu diteliti balik. Serta sejarah negeri Kedah pun menyokong hasrat kita ini untuk kita terus menuntut
Bukan setakat 10 juta. Lah ni lepas bayar 10 juta 10,000. Sebab 10,000 ni dolar Spanyol dulu ni. 10 juta 10,000 tiap-tiap tahun sejak 2018 kita terima duit tersebut. Jadi Pulau Pinang duk tepuk dada tu hem. Kita harap jangan duk merasa hebat sangatlah. Menteri Besar kata, ni tu satgi aku ambil balik sekali-sekali dengan hampa aku ambil, bukan setakat negeri ya. Ini benda-benda ni insya-Allah akan dibincang terus di peringkat negeri dan juga kita akan bawa ke peringkat pusat. Dia kata siapa pun aku tak heranlah ni pasal kita bertindak di atas kebenaran sebab ada dokumen-dokumen sejarah yang sedang kita teliti pada hari ini dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan saya harap kita teruskan momentum kita terutamanya anak-anak muda untuk memberi sokongan kepada Perikatan Nasional di dalam pilihan raya negeri yang akan datang. 6 buah negeri tuan-tuan. 6 buah negeri insya-Allah kita harap negeri-negeri ini akan memberi kemenangan kepada Perikatan Nasional untuk kita memerintah termasuklah negeri-negeri yang diperintah oleh PH pada hari ini. Hak 3 ni insya-Allah kita akan teruskan. Hak 3 lagi insya-Allah kita akan ambil alih untuk pemerintahan di bawah Perikatan Nasional. Jadi saya akhir sekali ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat meluangkan masa untuk mendengar penangan daripada kepimpinan kita dan insya-Allah teruskanlah usaha kita, perjuangan kita, hasrat kita untuk memberikan kemenangan 6 negeri ini kepada Perikatan Nasional di dalam pilihan raya negeri yang ke-15 di Kedah. Kita akan bubarkan pada minggu ketiga bulan Jun. Bulan Jun minggu ketiga. Maknanya dalam bulan 7 atau bulan 8 lepas orang balik Mekah, insya-Allah kita akan mengundi untuk pilihan raya negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pulau Pinang insya-Allah. Sekian aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.